Bekalan makanan di Gaza di tahap amat kritikal. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Rakyat Palestin di tebing barat mendakwa penderaka haram Israel menyerang kampung Sinjil dan membakar infrastruktur. Tanaman dan haiwan ternakan penduduk tempatan antara yang menjadi sasaran. قبل يومين دخلوا أفعال المستوطنين على منطقة التل عسكروا فيها وصار مناوشات وحركوا لجار النهان بدوي خيمته وأخذوا منه ما يقارب 50 رأس غنم 50 رأس غنم يعني ورفعين مشي. فاليوم نفس الموال دخلوا على نفس المنطقة وطلعوا وانتهت كلهم طبعا ملثمين يعني مافيات يعني هذول فرق مافيات ودخلوا شوفت عينك حركوا لي العزبة وخربوا لي إياها وخزنوا خزانات المياه كلها بعطوا لي إياها. Ini adalah insiden kedua dilaporkan dalam tempoh 2 hari. Tebing barat yang meliputi kawasan kira-kira 5,600 km persegi menjadi pusat konflik berpanjangan sejak dirampas Zionis semasa Perang 1967. Jurucakap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Stefan Dujarric berkata operasi bantuan kemanusiaan PBB di Gaza hanya boleh dijalankan mengikut prinsip kemanusiaan berkecuali dan bebas. Beliau memberikan kenyataan itu sebagai respon kepada laporan bahawa Menteri Pertahanan Israel bantuan di Gaza akan diagihkan oleh tentera atau syarikat Amerika. Dujarric turut memaklumkan bahawa bekalan makanan di seluruh Gaza kini berada pada tahap amat kritikal dan kes kekurangan zat makanan sedang meningkat dengan pantas. Beliau menyifatkan keadaan hidup di Gaza sebagai amat dahsyat dengan 75% penduduk terdedah kepada sisa buangan dan kumbahan yang membawa kepada masalah kesihatan serius. Dujarric menggesa negara-negara anggota yang berpengaruh agar mengambil langkah perlu bagi memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan semula ke Gaza dan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. India pada Rabu menggantung perjanjian air yang berlangsung selama beberapa dekad dengan negara jirannya Pakistan sehari selepas insiden tembakan oleh penyerang tidak dikenali terhadap pelancong di Kashmir. New Delhi turut mengisytiharkan penasihat pertahanan tentera laut dan udara Pakistan di Suruhanjaya Tinggi Pakistan di New Delhi sebagai persona non grata serta memberi tempoh seminggu untuk meninggalkan negara itu. Kerajaan India juga menutup lintasan sempadan di Wagah dan akan menghadkan pemberian visa kepada warga negara Pakistan di bawah rangka kerja serantau SAARC. Sekurang-kurangnya 26 orang terbunuh dalam serangan bersenjata pada Selasa terhadap pelancong di Kashmir menyebabkan Perdana Menteri Narendra Modi memendekkan lawatannya ke Arab Saudi. Sementara itu, Pakistan mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Negara untuk menentukan langkah balas terhadap keputusan unilateral India. Mesyuarat itu akan dipengungsikan oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh ketua-ketua perkhidmatan angkatan bersenjata serta pegawai tinggi lain. India turut mengumumkan pergantungan perjanjian air Indus IWT, perjanjian perkongsian air berusia 64 tahun yang dimeterai dengan Pakistan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutuk sekeras-kerasnya serangan di Kashmir dan menegaskan keganasan seperti itu tidak mempunyai tempat dalam mana-mana masyarakat bertamadun. Bagi pihak seluruh rakyat Malaysia, beliau mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Datuk Seri Anwar juga menyeru masyarakat antarabangsa untuk menyokong usaha bagi mengenal pasti mana-mana pelaku yang masih ada dan memastikan bahawa semua yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan dan kekejaman seperti ini tidak berulang.
Sekurang-kurangnya 236 individu cedera akibat gempa bumi bermagnitud 6.2 skala Richter yang melanda Istanbul, Turki. Kesemua mereka kini sedang menerima rawatan di hospital. Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman hampir 7 km dan berlanjutan selama 13 saat. 127 gempa susulan direkodkan setakat 5.55 petang dengan magnitud tertinggi berukuran 5.9 skala Richter. Sementara itu, Menteri Alam Sekitar, Perbandaran dan Perubahan Iklim Murad Kurum memberitahu 378 laporan kerosakan struktur diterima melalui talian kecemasan. Setakat ini juga tiada laporan kematian atau kemusnahan besar diterima. Semua agensi berkaitan dan pasukan tindak balas digerakkan manakala penilaian sedang dijalankan bagi menilai kerosakan dan memastikan keselamatan awam. Dalam pada itu, menerusi kenyataan ringkas, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengucapkan takziah dan mendoakan keselamatan rakyatnya. Kerajaan katanya sedang memantau situasi secara dekat. Presiden Donald Trump mengakui kadar tarif sebanyak 145% ke atas China adalah tinggi. Namun beliau percaya kadar itu akan dikurangkan secara ketara. Beliau menegaskan walaupun kadar itu akan diturunkan dengan banyak tetapi tidak akan menjadi sifar. Trump menyatakan bahawa kadar tarif tersebut sebelum ini adalah sifar. Namun menurutnya keadaan itu menyebabkan Amerika Syarikat musnah. Negara itu juga akan kekal bersikap baik terhadap China dan Presiden Xi Jinping. Pada 2 April, Presiden Trump menandatangani satu perintah eksekutif untuk mengenakan tarif timbal balik ke atas import dari beberapa negara termasuk China. Kadar tarif terhadap pengeksport China ke Amerika kini mencecah 145%, manakala kadar untuk membekal Amerika ke China ialah 125%. Dalam perkembangan lain, Trump percaya beliau telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky bagi menamatkan perang di Ukraine. Pada masa sama mengakui usaha berunding dengan pemimpin Ukraine itu lebih sukar daripada yang dijangkakan. Everything is good. Look, I just want to see the war end. I don't care. If they're both happy, they both sign an agreement. I have no favorites. I don't want to have any favorites. I want to have a deal done. I want to save the lives. Bagaimanapun kenyataan Trump itu dilihat bercanggah dengan beberapa pegawai kanan pentadbirannya. Beberapa jam sebelum itu, jurucakap Rumah Putih Karoline Leavitt memberitahu wartawan bahawa Trump kecewa dengan kemajuan rundingan dan beranggapan Zelensky kelihatan bergerak ke arah yang salah. Sementara itu, Zelensky kini berada di Afrika Selatan bagi menghadiri pertemuan dengan beberapa pemimpin antarabangsa. Fokus utama mempergiatkan usaha diplomasi. Beliau dijangka bertemu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa serta pemimpin Spanyol, Poland dan Republik Czech. Pada Selasa, Zelensky menyatakan bahawa Ukraine bersedia mengadakan rundingan dengan Rusia sebaik sahaja perjanjian gencatan senjata ditemeterai dan pertempuran dihentikan sepenuhnya. Beliau juga bersedia bertemu dengan Trump pada penghujung minggu ini semasa menghadiri upacara pengebumian Pope Francis bersama pemimpin dunia lain. Sejak memulakan tugas sebagai presiden pada Januari lalu, Trump telah mengubah pendekatan dasar Amerika terhadap konflik Ukraine, iaitu dengan menekan Ukraine supaya bersetuju kepada gencatan senjata. Sementara itu di Kiev, serangan peluru berpandu dan drone Rusia menyebabkan sekurang-kurangnya 8 orang maut dan lebih 70 lagi cedera. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko berkata serangan paling teruk berlaku di daerah Severtovsky. Pasukan penyelamat beroperasi di 13 kawasan di Kiev menggunakan pakar pemanjat dan anjing. Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko mengatakan selain Kiev dan wilayah sekitar, 7 lagi wilayah sedang diserang besar-besaran. Ia merupakan serangan terbesar Rusia ke atas ibu negara Ukraine itu tahun ini.
Pemimpin negara kuasa besar dunia termasuk Austria, Belanda dan Spanyol dijangka menghadiri upacara pengembuian Pope Francis yang akan diadakan Sabtu ini di Basilika St. Peter's, Vatican City. Dijangka puluhan ribu akan memberikan penghormatan terakhir sebelum upacara pengembumiannya. Sehingga kini hanya kardinal, anggota curia serta kaki tangan Vatikan sahaja yang dibenarkan memberikan penghormatan kepada mendiang. Francis, 88 tahun, telah lama mengalami masalah kesihatan dan meninggal dunia akibat strok dan kegagalan jantung pada Isnin. Berbeza dengan Paul sebelum terdahulu, tempat persumadian akhir Pope Francis tidak berada di Basilika St. Peter. Sebaliknya, mendiang meminta disemadikan di Basilika St. Mary Major yang lebih kecil, letak berhampiran stesen kereta api utama Rome. Juara 3 kali Tour de France, Tadej Pogacar membuktikan statusnya apabila menakluk pendakian curam Mont Hui untuk menjuarai perlombaan klasik Flèche Wallonne. Jalan ini mengembalikan semangat Pogacar selepas hanya meraih tempat kedua di Paris-Roubaix dan Amstel Gold. Really great feeling to win again here. On this tough final, beautiful climb, but as a cyclist you don't like it so much. Beliau dijangka menjadi tumpuan dalam perlombaan Liège-Bastogne-Liège Ahad ini. Kevin Van Collin dari Perancis dan pelumba Britain Tom Pidcock masing-masing di tempat kedua dan ketiga, manakala Remco Evenepoel sekadar di tempat ke-9. Aksi La Liga, jaringan tunggal pemain tengah Arda Güler pada babak pertama memastikan Real Madrid meraih 3 mata penting selepas menewaskan Getafe 1-0 awal pagi tadi. Tembakan luar kotak penalti Güler pada minit ke-20 menjadi pemisah dalam aksi seimbang yang menyaksikan kedua pasukan saling berbalas serangan. Kemenangan ini menyaksikan skuad Carlo Ancelotti kekal di tangga kedua. Mereka hanya 4 mata di belakang pendahulu Liga Barcelona dengan 5 aksi berbaki. Robot singa Corleo yang boleh ditunggang dan dikawal seperti sebuah motosikal menutup dunia 10 malam ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.